Sebab kita akan tengok nanti, kita akan discuss about the ANN to be applied in load forecasting. So today we try to finish. Nampak record tadi kan? Boleh. Okay, we try to. This was some of the notes is just revisited lah. Kita ulang balik sikit. Tapi kita akan tengok nanti macam mana kita nak apply ANN ni dalam load forecasting. And then hopefully saya boleh bagi assignment lah. Assignment ni the way you dia macam ni, sebab dia ni mungkin benda baru daripada awak, so tak apa, saya bagi masa lah. And then kita boleh try, nanti kita akan tengok macam mana kita nak try guna MATLAB, simulate. And then kalau sempat kita tengok apa ni fundamental ANN tu sendiri. Biasa kita akan tengok back propagation ataupun material perceptron. So itu yang memang glamour lah. Nama lain dia sekarang ni dah kalau you pergi dekat MATLAB punya website, dia dah bagi nama lain lah, dia panggil deep learning sekarang kan. So tajuk sekarang banyak, dia dah terminologi dia dah ubah, tapi sebenarnya dia basically is ANN lah. Okay, kita tengok sikit lah. Just this is the outcome lah. The outcome for this class, for this topic, basically load forecasting ni memang dia sebenarnya is very important. Sebenarnya dia related, dia bukan setakat load saja, dia related juga dengan weather kan. So weather forecasting pun kadang relate juga dengan impact pada forecast kita punya model lah. So lebih kepada kita nak model, kita ada input output. So let's say kita ada data kan, so macam mana kita play around with the data je sebenarnya. Itu yang biasanya this research ataupun this activities memang biasa kalau utility dia dah establish lah, masing-masing ada guna model masing-masing lah. And then based on dia orang punya experience dan juga sometimes kalau kita study tu dia panggil ada term-terms yang kita panggil outliers dan sebagainya. Okay, so sebenarnya kita nak tengok kita punya input output lah, kita punya input, kita output. Input output ni je. Sebab dalam kalau you apply terus ANN dalam apa-apa problem pun, kita assume kita punya model tu, bukan model, kita punya solution tu, solver tu, problem solver kita, dia sebagai black box lah. So you tak nak ambil tahu pun. Yang you tahu, you bagi input, you dapat output. So kita bagi model tu supaya dia learning. Okay, so kita tengok ni just revisited. So mungkin kita akan tengok teori-teori, mungkin tak perlu sangat kot detail, sebab kita more on applications. So teori-teori tu kalau you interested in detail, so boleh baca sendirilah. So and then we go for the theory of ANN. Ni lebih kepada macam mana kita nak apply, maksudnya di belakang ANN, dalam black box ni sendiri. Okay, so kita akan tengok sebab dalam soalan-soalan test dan final saya lebih kepada teori ni lah. And then this one reflects to you punya assignment lah. Macam mana you nak apply ANN ni. Sebab kalau you plan sebab ANN ni walaupun dia dah establish lama dah, so people kadang-kadang boleh dapat PhD daripada ANN ni. So kalau computer science, diorang kacau dalam ANN ya. Instead of diorang guna gradient descent untuk minimize the loss, diorang guna ada meta heuristic lain lah. So yang itu boleh in detail. So maknanya bidang research ni banyak lagi. So banyak lagi sebab orang keep on introducing new technique lah. So sekarang ni memang dia dikenali sebagai deep learning kan. Kalau you belajar deep learning secara official ataupun you baca sendiri ataupun you go into the research in deep learning, sebanyaknya dia pakai memang sebenarnya dia based on ANN sebenarnya dia. Cuma dia sekarang ni dia lebih kepada mungkin many hidden layers supaya dia lagi kompleks. Kalau you perasan, kalau perkataan deep learning ni dia banyak apply dekat image lah. Image processing kan, sama ada recognition. Dulu zaman-zaman saya belajar dulu,
tahun 90 hujung 90-an awal 20-an, awal 2000. So biasanya ANN ni dia apply dekat handwriting recognition, voice recognition, benda tu sekarang ni dah common lah. Face recognition. So face recognition dulu pun ada limitation dia lah. Sebab ANN ni dia ada limitation in term of memory dan sebagainya. So zaman saya buat PhD tu saya guna ANN ni sebagai saya punya comparison. Saya buat PhD dalam power system, saya assume machine learning punya problem, saya guna support vector machine. Rival dia lah, memang rival dia. So saya guna least square support vector machine, dalam ni saya hybridkan dengan GA, genetic algorithm. So saya rival dia adalah ANN. So least square support vector machine ni bila you run kejap je. Tapi ANN ni kadang saya run data untuk 300 bus sehari juga kot. Tapi yang paling sakit hatinya bila dah hujung-hujung tu, dia memory problem. Masa saya tu tambah memory, saya pakai masa tu sebagai 4 gig RAM kot. 4 gig ke? 2 gig. Pun rasa masa tu pada data power ni dia taklah kompleks sangat compare to data image. So itulah yang sakit hatinya bila hujung tu dia dah sampai beberapa iteration tu dia error. Result tak keluar lah, kita tunggu 1 hari tengok result tak keluar, tulis memory error. So that's why kalau awal-awal kalau zaman-zaman tahun 2000, 2001, 2002 2008, saya buat 2008. Dalam awal-awal tu dia ada satu teknik untuk compress the memories, untuk solve the memory problem lah. Okay, tapi tak apa, sekarang ni rasa tak ada masalah in terms of memory. So you boleh run pakai laptop zaman-zaman tu kena pakai desktop kan. Okay, so kita tengok load forecasting ni macam biasalah, kita nak forecast kita punya load supaya kita utility can make important decision, sama ada dia nak tambah lagi expansion in term of planning kan. Contoh kawasan baru buka, sama ada kena tambah substation, tapi biasa kalau benda tu libat dengan orang-orang pemaju, dia orang malas nak tambah kan. So that's why macam Taman Guru ni pun, taman saya taman baru. Dia rumah saya ni, rumah saya milih ada berapa biji, ada 16 biji je. Dia attach ke Taman Guru yang lama. So kalau masuk Taman Guru ni, kalau masuk rumah yang besar-besar, tanah luas-luas tu taman lama lah. Rumah 2 tingkat, rumah datuk-datuk semua tu. Terus memang Taman Guru yang lama, yang asal. Memang rasa-rasanya yang duduk awal-awal pun orang guru kot. That's why orang pecing guru kat situ. And then dia expand sikit-sikit je. So taman saya ni fasa berapa saya tak ingat, fasa 3, fasa 4. So dalam 16 biji je. 16 biji family. Satu depan ni ada 2 biji banglo. Lepas tu kenapa? Sebab pemaju tak nak keluar ni sebab dia kira dah load tu sama ada cukup ataupun tidak. So that dia expand. So rasanya benda tu tak payah. Bila dia dah tahu behavior ataupun data in terms of load tu, tak perlulah dia nak membazir untuk tambah substation dan sebagainya lah. Load increment kan. Okay, so that's why this study is important lah. A part of in term of practical untuk dalam akademik. Biasa ni memang kalau dalam kita punya sistem ataupun Malaysia ni bukanlah tak kompleks. Sebab kita kurang sikit kompleks sebab kita tidak ada 4 musim. Dia biasanya negara 4 musim tu dia agak kompleks sikit lah. Sebab dia kena cater macam-macam kan. So that's why bila berlakunya power down, so dia kena dicheck balik lah. So that's why dia punya parameter tu sentiasa berubah. Dia kena tengok balik sebab banyak expansion. Contoh kan kalau buka kawasan baru, kena ada sekolah, kena ada macam-macam surau. So benda tu kena tengok jugalah. Okay, and then it involve the accurate prediction both magnitude and geographical location. So that's why benda ni that's why kalau you buat research dalam load forecasting ni, dia kena memang dia community lah. So dia locality. You kena ready for the data tu kena local. So that's why biasa kalau macam student PSM saya akan suruh siapa yang buat tajuk load forecasting ni, dia punya project final year, saya suruh dia biasanya dia practical dekat TMB lah. Sebab data itu very confidential, susah dapat. So maknanya biasa. Tapi student saya dalam 2-3-4 orang yang memang lepas dia practical dekat TMB tu memang boleh dapat data TMB.
Biasa kita nak tengok data dekat substation incoming ke, sebab dia orang record benda tu. Zaman saya buat master dulu, data tu technician record pakai tangan lah, dia tulis pakai tangan. Saya ingat lagi saya pinjam dia orang punya data tu di photostat, kertas kertas. Lepas tu balik, masa nak pergi balik tu kertas terbang. Saya naik motor, terbang, serongkang kertas tu. Sebenarnya okey lah. So zaman sekarang, betul zaman student saya buat apa ni PSM atau projek saya apa ni sarjana muda tahun 2013-2014 itu dah printed lah. So dia key in markup apa, dia key in ataupun dia dah recording in terms of dia boleh print lah, dah tahu. Kalau tak zaman-zaman dulu dia kena okay, masuk tengok load berapa kilowatt, so dia record. Okay, manual. Okay, electricity demand forecasting is considered as one of the critical factors. But dia memang very direct impact to the economic lah. So kalau blackout ataupun outage, so akan direct impact to the economy kan. So that's why kalau apa-apa berlaku pun dia akan cuba supaya dekat industrial tak akan berlaku gangguan lah. So dia akan potong ataupun dia akan berlaku distraction pada kat rumah-rumah kan. So the maximum saving can be achieved when load forecasting is used to control the operation and addition to economic dispatch. So extension daripada apa ni yang kita buat ni, load forecasting ni, dia akan digunakan untuk apa ni, dia orang punya planning lah, seperti economic dispatch, unit commitment. So dalam kelas ni kita akan tengok unit economic dispatch later lepas ni, sebab dia ialah optimization problem. Unit commitment ni dia lagi advance daripada economic dispatch. So saya boleh katakan sebenarnya kalau you betul interested in academic ataupun you nak jadi lecturer, you buat research dalam power system, semua topik yang ada dalam yang diajar dalam tajuk saya ni memang semuanya boleh lah. So load forecasting, people can get PhD, one PhD. Economic dispatch, people one the research. Unit commitment also another research for PhD. Okay, so benda ni semuanya yes, a lot of because there is a lot of new techniques ataupun algorithm yang orang buat, so kita just implement je. So dalam engineering ni, dia compare to other science ataupun mathematics, dia quite different. Even though we applied, we can say that dia ada contribution lah. Kalau science ataupun hardcore mathematics tu, dia orang kena produce new formula semua tu kan. Itu lagi apa ni, dia orang lagi advance lah, maknanya require very hard computing dan sebagainya. Dalam power system ni kita apply satu, orang tak apply lagi, tu dah kira satu contribution lah. Sebab dalam, kalau you plan to go for PhD, you buat research tu luas contohnya, so PhD tu kecil je. So you bukannya nak cuba menyelesaikan masalah dunia, you want to give some contribution, it's very some contribution to the field yang you buat, itu je. And then you can justify. That's why dalam kalau you belajar the way you prepare your proposal untuk master project pun, you kena identify you punya problem statement and then the problem statement tu you plus solution, objektif dan sebagainya, so dapat solve problem statement, it's okay lah. Okay, kita bukannya nak menyelesaikan masalah dunia, yang itu bila dah more on apa ni, research yang quite applied lah, untuk apply dan juga untuk solve dan sebagainya lah. Kita tengok dah sebelum ni. Okay, kita akan tengok pada short term lah. Short term ni maknanya kita akan tengok prediction dari segi mungkin very short term ni dalam minutes ataupun hours to hours lah. So biasanya short term ni hours ataupun days. So biasanya kita nak predict hari lah. It's much okay pakai hari. Maknanya kita nak predict. So that's why saya kata tadi, yang penting sekali bila you buat assignment nanti, you tentukan you punya input output and then you tune you punya parameter dan sebagainya untuk dapatkan you punya accuracy. Okay, ni dah tengok kita kan advantage dan dia punya challenge. So benda ni lah yang you akan buat nanti dalam you punya assignment. So data tu saya rasa you boleh cari kat internet, ataupun sebab data kalau you dapat daripada TMB lagi bagus lah. Tapi kalau data you tak dapat TMB daripada internet ada, nanti saya tunjuklah data repository yang you boleh dapat, you extract. Dia bagi pun dalam data pun dia dah bagi dalam Excel file, memang bagus lah. Okay.
Okay, based load forecasting technique kita akan tengok secara general, and then kita akan directly go for ANN lah. So general ni maksudnya dia ada traditional, dia ada modified, dan yang kita nak tengok source computing lah. Source computing ni ada banyak juga, bukan setakat ANN. Dia ada macam-macam. Kalau machine learning tu macam-macam lah, you type machine learning, dia ada macam-macam. Dia ada ANN, ataupun nama baru dia deep learning, dia ada SVM, dan dia punya variant dia, dan dia ada GmbH, dan dia punya variant dia, macam-macam lah. Semua ada variant lah. People tend to propose a new one. Okay. So the traditional, biasanya dia try using a try and error lah. So biasanya they use the augmented refining researches for more effective forecasting in various field of studies. So biasanya dia akan guna regression, multi-regression, exponential smoothing, and iterative weightage least square method technique. So ni yang lama-lama lah. Kita tak akan apply lah, kita akan tengok secara detail, tak tengok secara detail lah. So regression ni sebenarnya memang kalau you tengok dalam support vector machine pun, nama untuk apply apa ni prediction pun dia panggil SVR, ada yang panggil SVR, support vector regression. Okay, regression. So one of the most widely used based on statistical techniques and easy to implemented. The regression methods usually employ the model the relationship of load consumption and other factors such as weather, day types, and customer classes. Yeah. Okay, this method assume that the load can be divided into standard load trend and trend linearly dependent on some factors influencing the load. So dia guna yang ni lah, mathematical. Sebenarnya yang ni pun you boleh apply dalam ANN. Tak apalah, tengok. And then this is the mathematical model. Mathematical model that can be written is LNT, normal, standard load time. T represent masa lah. AI, estimated slowly varying coefficient, the coefficient dia. And then the X is your independent influencing factors such as weather effect. E is the white noise ataupun error. Usually 24 to 1X. N is the sebab 24 ni 24 jam lah. 24 jam, 168 ni 168 jam ataupun seminggu punya data. Okay. So the method accuracy relies on the adequate representation of possible future conditions by historical data. Sebenarnya kalau you buat low forecasting ni, you bermain-main dengan data forecast. Apa ni, data history. So let's say you have setahun punya data. So you daripada setahun tu, katalah you ada data daripada day 1 sampai day 365. So you kena bahagikan dalam bentuk, maknanya berapa persen. Dia boleh buat 70-30. Ni yang glamour lah. Bila result tak okey juga, you boleh buat 80-20. Maksud 80 ialah 80 you training. Kan, ni 80% you training, 20% you testing. Ataupun yang kalau result tak okey juga, you boleh buat sampai 90-10. Maknanya 90% you training, 10% you testing. Tengok dia punya accuracy. Okay, so dia ada term-term juga dalam computer science. Undertrain, overtrain dan sebagainya lah. So kita akan tengok nanti ya. Bila kita tengok apa ni, ANN nanti. Okay, basically data itulah yang nak guna. Dan bila kata you nak apply untuk the next, so you kena you bukan data-data yang sebelumnya lah. Contoh you dah training you punya model. Katalah you pakai 80-20 result terbaik, you dapat accuracy lebih kurang 78%. Let's say you ada data input output you tadi. Input output. So let's say you punya data ialah kalau ikut hari lah, contoh kita buat sebab dia ialah kita panggil time series. Kan dia bergantung dengan masa. So you buat ikut hari, mungkin you buat Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad you predict. Itu sama juga, sambung balik, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin you predict. Maknanya data yang sebagai output ni masuk balik dalam input. So dipanggil apa ni, dia ada close loop lah. Supaya you punya model boleh belajar. Tapi data ni semua data kita panggil historical data. So let's say you nak, katalah sekarang ni hari Sabtu, you nak predict hari esoknya, so you perlukan data 6 hari yang sebelum ni lah untuk predict hari Sabtu yang current. So tapi kita tak tahu lagi data yang ni.
Bila dah berlaku baru kita tahu berapa accuracy kan. So itu yang berlaku lah. So that's why kadang-kadang bila you belajar ni saya cuba apply. Saya bila buat machine learning ni saya dah banyak kali lah sebab yalah kita play around with apa mass kan, kita main dengan mass public goal lah, apa tu main dengan saham lah. So benda tu boleh implement, cuma cuba boleh cubalah. Saya dah fed up lah ni. Saya masa saya main-main dengan apa ni main-main dengan public goal tu, zaman-zaman beli public goal tu, nak predict sebab nak beli kita kalau boleh kita beli pada harga murah, kita jual pada harga mahal kan. Saya agent sebab beli sebab saja nak simpan. Dan tengok dia kata zaman tu boleh 20,000 you beli emas, value emas boleh jadi agent. Lalang kita beli ya, jadi agent. Dan kita nak lock harga tu. Kita lock harga tu kan kalau you masuk public goal punya, kalau you main public goal lah, dalam public goal punya tu dalam otak ni. You boleh lock harga pada waktu bila kan. So biasa tengah-tengah malam lock harga kan. Tapi boleh melibatkan riba tu saya malas ingat orang tu. Riba nasiah dia panggil. Sebab dia ada tertangguh. Bila you lock harga, you bayar tapi emas you tak dapat lagi. Sebab dia barang-barang peribawi ni, emas, perak tu semua dia kena jaga lah. Jadi saya pun dah stop lah. Sebab dulu masa tu ya? Boleh ajar macam nak predict boleh. Saham. You belajar ni boleh. Saya saham pun saya try buat itu. Boleh jadi tak? Jaya. Saya buat bila training saya punya model jadi. Tapi bila testing pada real punya tak jadi. Maknanya tak payahlah tak jadi. Dia pakailah tu maksudnya. Ya? Maknanya tak payah pakailah indikator semua tak payah ha. Boleh. Satu ni dia gini. Kalau you belajar saham kan, you main saham. You ada dia punya apa benda dah saya tak ingat lah. Kalau graf tu dia ada dia punya yang candlestick. Saya tak ingat benda tu. Saya dah lama dah tinggal, tak buat apa dah. Saham tu ada gitu je. Saya beli saham apa ni Brand Hill, saya biar. So setiap berapa bulan saya dapat RM2. Okey lah, malah fikir. Cuma tu lah, bila you serius main saham, saya dulu mula-mula saya serius lah. Saya buat model saya training saya punya model, data dalam berapa tahun punya data. Dapat result cantik, maknanya in term of statistical punya result memang cantik. Lepas tu saya ada kawan tu dia memang hardcore lah. Dia pernah untung banyak dan dia pernah rugi banyak. Saya ni bukan orang suka ambil risiko. Saya test dulu dengan model saya. Sebab kita ada ilmu ni, prediction ni, so kita buat lah. So antara yang tu pun saya buat prediction guna support vector machine, guna model PhD saya tu. And then saya kata cantik lah result. Maknanya dia kata okey. Kan kita boleh trading, maknanya kita buat tanpa duit kan, kita boleh buat estimation, ada game lah apa semua kan. Kita buat. Saya predict harga memang cantik, memang dekat lah. Maknanya kalau harga tu naik, dia punya pattern tu betul naik. And then kita kalau nak beli pun masa bila saya tak ingat lah. Dia kalau boleh, kalau dia sebelum naik kan, sebelum dia naik tu kita beli. And then kita jual sebelum dia turun kan. Dua benda ni lah. So kebetulan saya buat model tu memang betul. Sebelum dia naik ni memang boleh beli. And then result memang quite accurate dalam 80% lebih. Tu kawan saya kata, okay, cuba predict untuk minggu depan, dia kata. Saya pun predict minggu depan. Itu yang tak jadi. Bila predict minggu depan, saya predict harga tu naik tapi tiba-tiba dia turun. Sebab dia dipanggil outliers. Outliers ni kita tak boleh control. Kalau dalam study, support vector machine ni raja dengar saya. Tapi saya tak tahu benda apa support vector machine ni. Software. Dia ada software dia, dah ada ni. Dia software. Tapi apa dia panggil gitu? You jangan tertipu kalau you belajar power electronic, SVM, dia state vector machine. State vector modulation lah silap. State vector modulation. Kalau dalam computer science, support vector machine, dia sebenarnya you boleh panggil toolbox lah, dia ada toolbox. Dia sebenarnya sama dengan ANN, dia rival ANN. Ni support vector machine. Dia machine learning lah. Okay, dia kalau tengok ni dia rival ANN masa saya buat PhD dia tengah boom tu. Orang macam-macam buat.
Okay. Dia beza dengan ANN. Support vector machine ni dia based on statistical learning. Dia panggil apa ni, SRM, structural risk minimization. Kalau ANN dipanggil empirical risk minimization, ERM. Kalau you baca dalam SBM ni, dia ialah structural risk minimization. Kalau ANN, dia ialah empirical risk minimization. Sebenarnya gini, support vector machine, dia base daripada statistical learning theory, SLT. So dia daripada teori, dia come up with a model to buat prediction. Sama ada prediction ke, classification ke dan sebagainya lah. Tapi ANN ni orang buat dia sebagai, dipanggil empirical ni, maksudnya dia buat experimental dulu. Bila dah dapat result, okey lah result, barulah dia come up with teori. Itulah baru dia keluar come up teori, ada gradient descent, back propagation, multi-layer perceptron, baru dia come up with teori. Sebenarnya kalau you tengok nanti, kita akan tengok detail, sebenarnya dia punya equation yang ni sebenarnya. Lebih kurang ni. Kalau dalam ANN dipakai AX plus B lah. Yang mana B ni ialah bias, X ni you punya input, A ni you punya macam variable ataupun perkali je lah. So benda tu je sebenarnya. Dia pakai equation yang sama, cuma approach tu lain. Approach support vector machine, dia guna statistical learning theory. Okay, yang mana ni contoh lah. Ada support vector dia panggil. Ni teori dia pun agak ni juga sebenarnya. Tapi you boleh dapatkan buku lah. Saya ada buku, saya dah buat. Sebab saya ada buat buku bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Buku tajuk dia ialah cara mahir support vector machine dalam masa seminggu kot, lebih kurang itu tajuk dia. Belajar least square support vector machine dalam masa seminggu. Dia ni. Buku tu ada tapi saya tak suruh. Itu masa dia first buku keluar dia mahal dia bagi. Dekat mau beli ada kot. Ni buku saya lah. Saya buat dengan sebuah saya. Ada jual ke ni? Jual. UMP penerbit. Penerbit UMP. Ya. Sebenarnya dia ialah cara nak guna toolbox. Toolbox least square support vector machine ni. Saya melayukan. Dan saya dulu ada buat training untuk buat support vector machine ni. Okay. Sebab kalau toolbox ni memang free pun. Least square vector machine. Dia ada satu website. Dia memang boleh ambil free je. Masalahnya orang malah nak belajar. Excite keluar ni. Yang ni toolbox you boleh download, you boleh pakai terus. Dalam MATLAB lah, you boleh pakai MATLAB. Ni toolbox dia. Saya pakainya PhD, saya pakai yang lama. Saya pakai yang ni 1.8 kan, saya pakai 1.5 ke 1.6. Ni Linux, MATLAB Windows. Boleh je, ni. So sebenarnya saya punya buku tu, saya bukan translate, saya cuba sampaikan dalam bahasa taklah santai juga, bahasa mudah faham lah, cuma dalam bahasa Melayu lah. So cara nak guna LSSBN, dan kebetulan memang saya ada buat training dekat UiTM. Ada profesor daripada UiTM dia ajak saya buat, dia buat EP, saya buat support vector machine lah. So my PhD least square support vector machine. My wife punya PhD pun pakai least square tapi my wife dia lebih kepada optimizing least square support vector machine ni. Dia ada parameter yang kena optimize, dia guna BEAST. So dia punya emphasize dekat artificial bee colony. Saya cuba, problem tu ialah problem optimization, tapi saya cuba jadikan problem tu sebagai machine learning. That's why kita angle lain lah. So contribution tu sikit je. So, tapi still jadi contribution for my PhD ya.
So model ni saya ada, simple je pakai and then cuba run, kata nak predict emas. Buat predict emas. Sebab wife saya dulu pun antara bila masuk UMP nak kena buat research pakai apa antara tajuk-tajuk apa geran bila apply tu pun apply apa predict emas guna sebut machine. Contoh ni projek yang lama ni. Projek saya goal forecasting ni time series prediction. So kita orang ada masuk tandingan lah, masuk tandingan itu. So yang ni buat guna LSSBM, apply dekat gold price lah. Kebetulan masa tu saya baru agak bukan aktif lah, baru jual beli mah public gold kan. So buat prediction lah. Sibuk nak predict harga emas. Sebab harga emas ni cepat berubah kan. So you nak lock harga bila you nak lock. You dapat, kalau boleh dapat harga murah. Mesti jual mahal tak apalah. Itu lah. Contoh sebab you nak tambah stok kan. So ni you nak tengok harga emas. Harga emas pun dia quite related to the saham. So benda ni dia interrelated. So banyak faktor yang mempengaruhinya. So kalau you tengok, kalau you join geng-geng saham ni, dia orang akan refer to Warren Buffett. Warren Buffett ni bangun pagi. Dia bangun pukul apa? Dia bangun pukul 4-5 pagi. 4-5 pagi dia bukan semayang pun. Yahudi. Dia baca buku. Dia baca buku supaya dia boleh predict apa yang akan berlaku. Bukan predict lah. Dia tahu semua maklumat-maklumatnya, maksud dia boleh buat keputusan sama ada nak beli, nak jual saham. Dia memang dah kaya dah. Tak masalah. Beli. So sekarang ni pun saham pun boleh online kan. You boleh lock harga, you boleh bid semua online kan. So benda tu saya kata benda ni you boleh apply dekat real lah, tak masalah kalau you nak apply dalam benda prediction ni. Biasanya related dengan kita punya interest lah. Sama ada you main saham. Cuma saham saya kata tu serang saya dah cuba buat. Emas pun saya dah cuba buat. Cuma yelah, satu tu faktor riba tu malah terlibat. Yang keduanya faktor yang emas saham ni dia memang unpredictable. Even though memang orang kata kenapa tak guna je, boleh guna. In fact dah ada orang. Cuma yang ni sekarang ni you kena biasa jelah you join Telegram, grup-grup saham, orang panggil geng-geng jerung semua kan. Bila jerung ambil saham tu kita pun ikut. Lalah kita yang terkena kan. So benda gitu dia yelah at the end of the day kalau you betul-betul nak sama ada you nak jadi trader ke ataupun you nak jadi just invest saja ke, depend lah. So bila saya fikir-fikir balik tak kena dengan cara hidup saya lah. Saya tak suka lah. So saya pun tinggal je. So grup saham tu ada lagi. Dalam Facebook WhatsApp grup saham tu, Telegram tu ada lagi. So jangan kadang-kadang follow itu je lah. Tapi tak serius lah. Taklah orang kata trader pagi maknanya tak buat apa-apa, just tengok chart tu kan. Ada staff UMP bila bengkel dia kat hotel tu, ingat buat kerja, rupanya tengok chart. Study chart. Boleh jual beli, saya memang tak bagi. Bukan saya punya life lah. Cuma saya ingat tu boleh apply. Saya cuba apply. Saya ada kalau research mana-mana pun you type pun memang adanya. Cuma tak tahu orang tu berjaya atau tak kan. Predict saham kan, sama pun saham. Stock market. Benda ni memang dah ada orang buat lah. So mungkin dah ada yang ni blog. Sebab dia benda-benda yang related dengan kita. Kita ada kepentingan untuk kita dapat duit, cek kaya dan sebagainya. Ni guna Python. So orang pun kadang buat bisnes benda ni. Silap. And then benda ni pun dia depend juga kan. Bila saham ni dia depend pada hearsay kan, information, internet information. So benda tu you tak boleh tahu, you tak boleh predict. Benda tu kalau dalam kalau you nak buat research dalam bidang ni boleh. Cuma bila dalam bidang ni you buat secara akademiknya, benda-benda tu you panggil outliers. Dia panggil tak boleh dijadikan sebagai
in term of academically lah. Dia panggil outliers. So hearsay daripada company tu, kau ni nak tutup lah. Macam baru ni kan, company apa, dekat Cyber Jaya, IBM tutup lah. Kalau you ada orang pertama, setahun lepas dia tahu dah nak tutup, dia boleh jual misalnya. Contoh you ada saham kan. So sekarang ni dia nak jual dah tak laku lah, contoh. So benda-benda ni agak susah. So kita tengok graf sama je. Real and predict, sama. Ini untuk Google. Dia predict Google stock price prediction. Sebenarnya kalau dalam bila you belajar dalam prediction ni, dapat follow shape ni dah kira memang kata alhamdulillah lah. So you boleh tahu dia punya, walaupun dia agak predict agak overshoot sikit ataupun kurang. So bila dalam prediction you boleh follow shape graph tu, it's very good already. Cuma yang saya boleh share yang pasal saham tu saya dah cuba buat. Dia jadi gini, contoh keluar gini saya predict untuk awal-awal ni okey. Bila ni naik saya predict ke bawah pula. Itu jadi out lah. So maknanya patut kat sini you hold lagi you punya saham kan. Dia tengok you jual lah. So jadi ni unpredictable lah. Okey, maknanya percentage ni pun barang kalian boleh lari juga lah maksud dia. Ya betul. Sebab benda ni reality. That's why kalau simple. Okey, dia predict hujan kan. Tengok panas, terang-menerang panas. Data yang dia dapat tu memang banyak orang kata valid, betul. Maknanya betul, data in term of humidity semua betul. Dah tiba-tiba tengok angin kuat. Tak macam mana? Angin kuat apa, awan motif awal dah tak jadi hujan. Ataupun predict memang kita panas ni, memang panas. Sampai bulan ni panas. Tengok hujan, tak macam apa. Kuantan tak banjir tu. 2-3 hari lepas hujan lebat. Banjir je apa ni dekat area Kipsah tu. So benda-benda gitu real life memang unpredictable. That's why dia jadi research ni orang keep on push macam-macam algoritma keluar. Ya sebab dia panggil kita dengan big datanya lagi, you boleh pakai macam-macam kan. So ada orang boleh buat bisnes ni, saya rasa boleh buat bisnes ni. Okay, so pada saya macam tu lah. That's why kalau tengok balik orang yang berjaya ni, dia bukannya macam, dia lain lah dia punya apa ni nature dia. Macam Warren Buffett tu, still baca, nak tidur baca, bangun tidur baca. Kita cuba fikir balik, agak dalam hidup kita ni, start ada aset sekarang ni, kita membaca tak? Kita baca apa? Kita baca Facebook ke? Kita baca Facebook, kita baca apa ni, WhatsApp, kan? So benda-benda gitu, yelah memang baca tapi dari segi, yelah, kita terlalu attach dengan gadget. Baru ni kita orang discuss tadi, kita orang lecturer. Ada cuba satu hari ni macam weekend, you tak pegang langsung you punya gadget. You akan rasa, baru pukul 10. Contoh you pergi berkebun kejap, kan? Berkebun kejap. You berkebun kejap, mana handset tinggal terus. You pergi berkebun, mana you sapu sampah, you buat apa, you vacuum. Baru pukul 10. Tapi kalau cuba you pegang handset, you attach dengan handset. Ya ni cuma saya cakap dari saya jugalah. Pukul 12 dah. Kan? Begitulah, itu yang berlaku pada kita sekarang. So kita terlalu attach. Kalau pergi office pun sama juga. Kalau kerja kat office, sekarang ni nak memang kelas pun online. Kelas online pun tak buat macam kelas 2 jam, tak buat 2 jam. Sebab budak pun kadang biasanya memang tak sampai 2 jam lah. Sebab dia ada equivalent time dia kan. Biasanya paling-paling pun sejam. Padahal kelas 8 sampai 10, ni 8 sampai 9. 9 tu start lah buat kerja dia. Pukul 12 dah. Dah member ketuk pintu, jom makan. So kita punya masa tu makin macam kurang kualitinya. Betul tak? Okay lah, so tu part of ni lah. Okay, kita tengok balik. Ini contoh traditional forecasting teknik lah. That's why forecasting ni memang tajuk yang orang kata sampai bila-bila orang akan buat lah. Tak kisah you nak forecast apa. Cuma kat sini kita since kita dalam electrical, kita nak forecast load forecasting lah. Sebenarnya dia boleh expand lagi, you boleh buat macam-macam, you boleh buat gold price, you boleh buat stock, you boleh buat macam-macam. So yang ini so that's why people tend to, kadang-kadang dia tidak terlalu spesifik. Maksudnya kita panggil dalam term computer science, dia panggil no freelance theorem lah. Maknanya bukannya
method yang baru kita propose tu dia boleh buat sini memang dapat result cantik. Tak. That's why kenapa you tengok kadang-kadang dalam paper-paper pun dia ada publish juga paper dia guna regression method. Dia guna regression method balik. Kadang-kadang sebab kadang-kadang bila kita guna teknik yang lama ni dia lagi okey daripada teknik yang baru. Contoh. So tengoklah, so this one is regression and then ada multiple regression. Okay, so ni multiple regression. Saya rasa dia just applying the vector, VT is vector at the two variables time, and then this one still error lah. Okay, so since ada input output lah, input output. And then we have other exponential. So yang ni boleh tengok detail lah sebab kita tak pakai warna ni biasa pun tak keluar. Just apa ni teknik-teknik yang biasa orang guna. Okay, and then kita ada ni adaptive demand. Kita tengok ada ARIMA lah semua tu. Saya pun tak nak belajar benda tu. Sebab biasa saya pakai pun. Yep. Weather forecasting pun pakai teknik yang ni juga ke? Boleh. Dia interrelated sebenarnya. Cuma weather you nak output dia weather kan. Input dia apa? Input dia boleh juga daripada in terms of bukan setakat weather. Humidity, angin. Cuma yang real punya yang dekat news untuk weather forecasting tu dia pakai apa? Teknik apa? Oh yang tu. Dia biasa dia tak reveal. Biasa dia tak reveal. Tak reveal company biasa contoh dia sekarang ni saya rasa dia dah banyak integrated lah sebab kita data banyak kan. So data daripada satellite sebagainya kan. So that's why kadang-kadang dia bukan setakat predict weather untuk yang besok. Dia kadang predict untuk seminggu tu kadang, sebulan tu. So data banyak. Data is very 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 ni. That's why sekarang ni kita panggil big data kan. Data daripada satellite dan sebagainya kan. Sekarang pun benda tu dia boleh tengok dekat internet kan. Ada seorang lecturer dia buat apa ni lightning prediction, lightning. Dia nak predict lightning, kilat. Sebab kilat ni sebenarnya kalau you dapat harness the current daripada kilat tu it's very good lah sebenarnya. Cuma dia tak tahu bila kilat tu akan strike dan kat mana. Sebab yang strike kilat kalau strike dia memang in term of surge. Tapi dia punya current in term of what? Kiloamp. Ribu ampere. Kan? So benda-benda tu still ada. Kalau yang macam UTM ada IVAT, Institut Perhutanan Arus Tinggi tu. So diorang ada juga research yang buat pasal lightning prediction. So benda-benda gitu dia yalah sebab data ni banyak. Ada seorang staff dari UMP Dr. Amir dia buat. So in fact ada lecturer daripada Jepun, Prof Obara. Dia ada install dekat UMP. Sebab UMP ni dia colok sikit kan, dia jauh sikit daripada kawasan industri. Yalah memang ada industri kat situ tapi dekat tepi pantai tu kurang sikit. So gegaran kurang. So dia ada install, saya tak ingat install apa. Macam data restore data logger untuk dapat data lightning dan sebagainya. So data angin, data hujan, kilat dan sebagainya. So benda-benda gitu dia fundamental science lah. So data ni sebenarnya sekarang ni memang is very very kalau ikutkan sebenarnya bila banyak sangat data ni, kalau kita tak tahu guna tu masalah dia. Kita ada banyak data, so kita nak gunakan macam mana. So kadang-kadang bila kita ni kadang-kadang take for granted, data banyak tapi orang lain yang guna. Ataupun data tu disalahgunakan. Kan itu masalah dia. So biasanya kalau macam industri dia tak reveal dia guna apa. Tapi kadang-kadang bila dia tengok ni dia boleh tahu, dia boleh agak lah. Contoh ada certain company memang dia sebab software ni kadang dia just a tool kan, tapi algoritma belakang tu yang kita tak tahu pakai apa. Tapi biasa saya percaya memang ramai yang pakai machine learning lah. Cuma dia tak cakap machine learning apa kan. Google pun pakai machine learning. That's why dia boleh predict. Dia boleh predict. Kalau you type kat Google tu, dia apa keluar kan? Machine learning kan tu. Contoh tadi kan saya type load forecasting. Tu keluar. Dia tahu dah. Dia dah guna yang ni dipanggil unsupervised learning. Dia adapt. Dia boleh evolve.
Tu yang cerita Terminator tu keluar, yang lala dia attack kita balik tu, robot kan. So ni machine learning, yes. Google guna machine learning. Bukan setakat ni, banyak apa ni gambar kan, untuk figure. That's why dia akan mempengaruhi. Contoh Shopee pun sama juga. Dia ada dia punya tools yang dia boleh predict customer punya behavior. Kan? Contoh customer, macam saya sekarang ni tengah gila kopi. Surf pasal mesin kopi, biji kopi, tempered, aksesori kopi semua. Tak payah, buka je terus keluar. Okay, murah. So sama ada kita nak beli atau tak je. So benda tu, itu data lah tu. From the data. So people get used to the data. So benda tu, that's why macam Facebook tu kan, dia jadi dia violation the data. So pensaman dan sebagainya. Tu yang sebenarnya akhir zaman ni memang data lah. That's why orang kata kalau sekarang dah keluar ketuk pintu boleh. Dia tahu dah kan. Kita, ya, sekarang ni contoh lah macam sekarang ni orang gila kayu basikal. Bila PKP ni orang gila jogging. So benda yang meningkat sekarang ni. Smartwatch. So dia beli smartwatch. Smartwatch sekarang macam-macam ada. So antara yang terawal buat apa ni macam storage yang maknanya boleh share dengan orang ramai ialah Strava. Kan? Sekarang apa-apa orang nak, okey kita nak upload Strava. Kadang lari sikit je nak gambar lari sikit je. Atau apa kayu basikal sekejap je betul ambil gambar. Ada juga dia punya ni kan. So antara yang glamour memang kita dekat Malaysia lah dunia lah. Strava, sikit Strava. So benda ni sebenarnya saya pernah tengok satu, bukan movie lah, saya tengok macam cerita dekat Hallmark. Cerita pasal benda ni baru lagi. So, sebab kita get use data pada apa ni GPS tu macam benda baru kan, freely kan. Dulu benda ni military. Banyak data sebenarnya kalau you tengok kan sekarang yang banyak memang free kan, GPS dan sebagainya. Dulu saya rasa dalam 10 tahun 20 tahun lepas benda tu adalah military punya level. Maknanya benda tu top security. Bukan kita tak ada, orang awam tak boleh pakai. So benda tu military je. So that's why bila dah boleh untuk orang awam ni macam-macam orang fikir untuk buat fitness tracker dan sebagainya lah. So that's why macam-macam ada sekarang kan. Training Peaks lah, real life lah, so benda-benda tu semua. So tapi antara yang ke depan ialah Strava. Strava ni apa-apa orang nak upload ke Strava. So macam-macam lah. Bukan setakat tu saja. So boleh berenang, boleh. So orang punya apa ni, passion pun dah lain sekarang kan. So dia tak tu. So everything is data and machine learning. Cannot avoid it. Itulah. So untuk power system ni, sebab power system ni dia memang kompleks tapi dia dah apa ni lama dah kan. That's why orang kata sekarang ni susah nak jumpa apa ni power engineer. Tak ramai power engineer. That's why kalau contoh macam kita orang you nak apply for naik pangkat profesor Muhammadiyah kat Malaysia ni tak ramai. Lecturer yang buat power system. Elektronik ramai juga, power system tak ramai. Saya ada supervisor saya dekat UTM dulu. Dia ajak saya balik Skudai balik. Dia ajak saya balik Skudai. Dia tahu sebab saya orang Skudai kan. Mai balik sini dia kata, tak ada orang ni kata. Tak ada orang. Lecturer baru-baru ada, cuma lecturer yang contoh level profesor ke atas. Memang tak ramai lah, ramai pencen. Sekarang ni kalau perhatikan dekat universiti baru, dia jadi macam satu the end of the era lah. Macam saya dulu kalau ingat zaman 20 tahun lepas kan saya baru masuk U. Zaman-zaman tu kita punya lecturer kan. Terus sekarang ni diorang dah sampai satu peringkat, diorang dah dia dah meninggal kan, ramai pencen. Macam UTM sama lah, UTM, UMP kita pun sama juga nanti. Sebab kita bila dia buka UMP, dia hire orang umur yang lebih kurang sama je. Tengok nanti 20 tahun lagi kalau panjang umur, bila pencen 1 tahun tu sekali berapa 5-6 orang pencen. Ini yang berlaku dekat U lama lah. Dia sekarang ni dia keep on hiring PhD holder yang baru lah. Sebab profesor-profesor semua orang pencen lah. Pencen, meninggal sebagainya. So dia dah new cycle lah sekarang ni. Sebab zaman bila dia bukan tak ada pelapis, dia ada pelapis, cuma pelapis tak ramai. Sebab pada satu peringkat tu staff
umur lebih kurang sama. Sama yang berlaku dekat fakulti sekarang ni, fakulti elektrik seterusnya. Dekan sama umur dengan saya. Yang paling dekat pun ada staff seorang dua yang akan pension 5 tahun lagi. Lepas tu lebih kurang. Pension lebih kurang sama je umur. So dia akan jadi hilang sekali jalan je. So that's why benda ni akan continue ni. So that's why saya kata dekat macam student-student saya lah yang undergrad ataupun baru buat master, dia kata nak buat PhD ke sekarang kerja memang payah. Saya kata buat je PhD sebab benda ni sekarang ni PhD is common tau. Dia macam kat India sekarang ni. PhD common tau. Kan? Yang ada PhD pun tak dapat kerja sekarang ni. Dengan apa MCO dan sebagainya. Tapi kadang-kadang benda ni cycle dia akan berulang kata. Masa saya dulu, selepas saya degree, tak buat master lagi, degree. Masa tu UMP baru nak buka. Masa tu saya Unimed pun nak buka. Kukum lah masa tu, Kukum. So dia memerlukan ramai lecturer. Ada 4 universiti baru masa buka. Kan? So dia cari daripada industri. So saya masuk ke industri, sambung belajar, masuk. Saya buat slab dengan Unimed lah. Kukum masa tu, pergi Unimed. Lepas tu saya balik masuk ke UMP lah. So dia kata kat student memang katalah sebab dia dah sebelah kaki dia dapat master dah. Dia tak nak buat PhD. Tak apa lah, you kerja industri, tak ada masalah. Pergi lah, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila you kerja, you tend to, bila buat benda yang sama, you akan boring lah. Saya cukup 3 tahun je buat benda sama 3 tahun. Dia cycle dia kan. Start dengan, sebab saya dulu R&D engineer dekat Panasonic. Design engineer, bahagian electronics. So that's why degree saya electronics. Master saya dengan PhD saya power, saya tukar. Sebab boring lah buat dengan electronics. Saya buat barang Panasonic, buat micro hi-fi. So radio, DVD semua tu lah. Zaman-zaman tu lah, sekarang ni semua online kan. Sekarang ni dah tak tengok dah, dah tak laku lah. That's why sekarang ni kalau tengok hi-fi orang tak tengok dah. Home theater pun orang tak tengok. Zaman saya tu home theater kalau ada kat rumah tu paling-paling 20,000 nak habis nak set up home theater. Kan? Itulah yang berlaku. So that's why saya kata sebab ilmu ni you go for ilmu lah. You kejar, you go for ilmu. Ilmu ni sampai bila-bila dia akan memberi manfaat. Yang penting ilmu tu memberi manfaat kepada you dan you juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. So zaman saya masuk buat master, buat PhD ni, kawan-kawan ada juga yang sangkut. Sangkut bukan sebab tak pandai. Dia buat multi level. Dia buat multi level. Zaman-zaman tu buat Lamberger lah, multi level apa ni. Memang bulan-bulan gaji dia dapat 100,000, 70,000, 80,000. You sama belajar dapat 2,000, 3,000 je. So ramai yang pergi ke sana. So akhirnya sekarang ni tak tahu bisnes tu masing-masing. Ada juga yang terlingkup juga macam mana. Cuma boleh bila you kerja tengok kawan-kawan situ kan. So dah nasib baik saya ikut kata yang penting kita go for ilmu lah. Ilmu is very important lah. Dalam hidup kita apa-apa ilmu. Kalau tengok orang bangsa-bangsa lain pun ilmu lah. Okay, so we go for sambung lah. Ni ya, autoregressive model. So that's why you kadang-kadang you boleh tengok kalau you Google you dapat ada ARIMA lah, kita tengok lah ni ARMA. Ni autoregressive moving average model. Kita tak tengok detail lah. So ni in terms of apa yang orang buat untuk buat prediction. Okay. And then kita ada ARIMA, autoregressive integrated moving average model. So still teknik-teknik ni pun still orang publish sampai sekarang. Okay, ARIMA model ni. Kalau you go for, you tahu kan you all boleh dapat paper-paper ni sebab kita ada easy proxy kan. Walaupun you kat rumah you boleh access. You tak payah bayar lah. Betul kat IEEE Explore boleh, Sign Direct boleh. Tu tengok Sign Direct lah. Saya biasa memang refer saya banyak Sign Direct lah. Terbaru ni. Bila you type ni mesti dia akan buat forecasting. Sebab ni, tak kira ada forecast apa pun. Yang ni visibility forecasting using ARIMA. Tahun 2001, baru publish 92. Tengok paper dia. So saya kata tak semestinya you buat benda baru
Tak, maknanya orang kadang still. Cuma ni conference lah. Conference. Ni conference procedure. Visibility forecasting. Okay. Ni dia guna, tengok ni cara macam guna Python. Simple je lah. Okay, ni contoh lah. Ni manual operation. Ni dia combine lah. Tengok apa dia. So banyak, walaupun dia ialah teknik konvensional, tapi orang still guna. Ni energy, general energy lah. Ni well production forecasting based on ARIMA LSTM. Ni long short term memory model. So adalah. So ni mungkin new integration model, dua teknik baru. So dia nak predict apa ni? Dia predict well production. Ni more on reservoir calorie. So banyak bidang boleh pakai. So tak semestinya walaupun kita tak study, ni boleh implement lah. Okay, now we move to soft computing techniques. So yang inilah yang biasa memang kita akan guna yang ni lah. So sebenarnya memang susah kita nak model. So dia semua depend on data yang you ada. So kadang-kadang you ada banyak sangat data. So bila banyak sangat data, you training, you testing result tak okay kak. Maknanya in term of accuracy you tak dapat. Maknanya model you tak belajar. Tu you kena buat apa? Mungkin you kena integrate dengan another optimization technique atau sebagainya lah. And ada juga ni research yang mana dia data sikit je. Ya sikit je data. So macam mana nak buat? Bila sangat sikit data. So ada teknik-teknik dia yang boleh gunakan lah. Okay, a flexible approach called soft computing. Ni nama lain lah. Ni dalam computer science ni biasa dia akan just term sajalah. So sebenarnya dia tak guna hard derivation. Maknanya dia tak payah buat partial derivation dan sebagainya. You just apply. You assume that it's a black box. You tahu input output je. So you design apa yang perlu design input output saja. So apa yang berlaku dalam ni tak tahu pun tak apa. Tapi dalam kelas ni kita akan tengok sikit lah. Kita akan tengok ANN punya apa ni, dia punya development of dia punya construction of the ANN tu lah. Okay, it's been widely used in use over the last few decades. So computing is an emerging approach which parallels the remarkable ability to the human mind to reason to and learn in the environment. So dalam prediction ni ataupun forecasting ni, you boleh buat you punya model supervised dan unsupervised lah. Supervised ni maknanya you create model, you create input output apa. Unsupervised ni you tak supervise, dia panggil term lain lah. Maknanya macam tadi lah Google tadi kan. Dia boleh adapt, dipanggil adaptive. It is fast emerging as a tool to help computer-based intelligence system mimic the ability of human mind to employ the modes of reasonings. Okay. So computing constitute a collective of disciplines which normally kalau sebelum ni kalau you belajar pasal AI benda yang belajar dua benda lah. Fuzzy zaman saya dulu lah, ANN. Satu lagi optimization lah. Optimization ni tak banyak sangat zaman tu. 3 benda ni. Okay, sekarang ni fuzzy, sebab fuzzy ni is quite established. Sekarang ni kalau you tengok barang-barang model Jepun semua ada fuzzy kan. Embedded aircon, apa ni, kipas, mesin basuh dan sebagainya. And ANN ni banyak pada research lah. Okay, so ni semua kita cover lah. Kita akan fuzzy saya tak cover sebab saya tak nak buat. Itu yang bila saya develop course ni, saya tak buat fuzzy. Fuzzy ni ada certain lecturer yang memang expert lah kalau fakulti kita. Dr. Abu, Dr. Hamzah, dia memang advance lah. Memang terror saya fuzzy ni. Saya belajar tapi saya tak pandai nak guna. Sebab toolbox dah ada lah dekat dalam MATLAB. You boleh apply je. Sebab you kena buat membership function dan sebagainya. So dia lebih kepada control lah. Kalau orang control memang suka guna fuzzy.
Okay, ANN saya guna sebagai saya punya benchmark dalam PhD saya. Sekarang ni saya banyak buat evolutionary algorithms lah. Saya banyak buat optimization lah. So dalam power system banyak optimization punya problem dan juga as well as forecasting problem lah. So for this course kita akan tengok ANN lah. Okay, kita nama lain deep learning. Kita akan tengok teori ni sikit. Kemudian contoh soalan exam ni kita akan discuss specifically lah. Biasanya bila dah nak tak apalah, kita akan discuss sikit-sikit nanti dalam waktu ke waktu. Kita akan tengok contoh-contoh soalan lepas. Saya pun dalam proses nak kena buat soalan test dan soalan exam ni. Dah kena start waiting lah. Okay, kita tengok sikit kita punya ANN punya teori. Okay, biasanya macam saya kata sebelum ni, dia start dengan, kalau you tengok cerita imitation game kan, dia start dengan perceptron ni lah. Dia biasanya pada zaman perang dulu ni, dia nak crack the crack the code kan. So while neural networks have been around since 1940s, di zaman perang dunia kedua kan. Okay, only the last several decades, maknanya start balik lepas Jepun nak start balik. Maknanya lepas Jepun kalah, dia antara yang terawal involved in this research lah. Okay, and then it's become a major part of artificial intelligence. This is due to the arrival of technique called backpropagation. Ni kita akan tengok nanti ya. Which allow networks to adjust the hidden layers of neuron in situation where the outcomes doesn't match what the creator is hoping for, like a network designed to recognize dogs which misidentifies as cat, for example. Okay, ni kita punya macam saya kata lah sebenarnya, bila neural network ni dia start daripada dipanggil empirical risk minimization, ERM. Kalau support better machine, SRM, structural risk minimization. Yang ni dia start dengan teori, baru dia come up with the experimental dan dapat result cantik. ANN dia start dengan experimental dulu, tiba-tiba dapat result cantik, and then dia pun come out macam ni kita buat, so kita come out with the theory. So dia macam reverse engineering lah. Okay, and then dia punya ideologi ataupun dia punya inspiration dia ialah otak. So dia panggil neural networks kan, otak bersambung. Kalau tengok iklan Dugro ke apa kan, otak budak-budak sambung boleh belajar kan, benda tu lah. So contoh macam kita masa kecil tu, kita banyak try and error kan, tak masa kecil lah, sekarang pun. Contoh sebenarnya rumah saya ni, sekarang ni contoh dalam PKPD kan, so nak keluar ke mana sebab banyak jalan tikus ni tutup ni, so macam mana kita pergi? So dia tutup dua jalan, belah sana dengan belah depan. So belakang-belakang ni buka lagi, so kita boleh buat try and error. So kita pergi, tak rupanya dia jaga juga, contoh. So kita memory, kat situ pun dia jaga juga, so kita keep updating our ni lah. And then tiba-tiba dah habis PKPD ni, tengok dia tak buka lagi rupa-rupanya dia buka sikit, contoh lah. And then dia buka mana, dia buka dua dulu. So kita pun pergi belakang, tengok tak buka lagi. So kita dah simpan memory dah. So lepas ni kalau nak keluar, tak payah kita pergi belakang, sebab belakang tak buka dah. Kita pergi depan. Di depan pula dia kata tak boleh kena dia ni pula. So kita pun simpan memory. So benda tu lah, dia lah learning ataupun kita panggil try and error. That's why dia kalau tengok iklan Dugro tu, Ifamama ke apa ni, neuron bersambung kan. So maknanya sebelum tu neuron tak sambung lagi. So bila tak sambung, budak tak belajar. Bila dah bersambung baru dia belajar. So try and error. Okay, the basic structure of ANN, the idea is based on belief that working of human brain is making the right connection, can be imitated. Okay, that's why tengok cerita tu imitation game kan. Using silicon or wires as a living neuron and dendrites, ni based on the biology punya ni lah. So human brain can compose of 86 billion cell called neurons. So they are connected to other thousands cells by axons. Stimuli from external environment or input from sensor lah. So sensor macam tangan, cahaya, mata dan sebagainya, telinga dengar. So itu sebagai kita punya input, and then dia proses dekat otak, and then dia akan bagi output. Output dia semua contoh, bila dengar bunyi anjing, telinga dengar input.
apa ni, otak kata bunyi anjing. So kita punya otak pun kata lari. Kita pun lari lah. Itu antara reflex lah, maknanya input, process and then reflex. Okay, ni basic structure lah. And then ANNs are composed of multiple nodes which imitate biological neurons of human brain. Okay, number one. So the output of, okay, the result of this operation is passed into the other neurons. So the output of each neuron calls activation. So that's why kalau ada ANN nanti kita akan tengok kita ada activation functions. So apa yang menyebabkan dia activate? Okay, contoh kita ada input, apa yang menyebabkan neuron tu akan sambung kepada output supaya di-activate guna apa? Sama ada kita guna linear activation function ataupun kita boleh guna yang glamour, biasa kita guna sigmoid. Sigmoid activation function nama dia. Sigmoid. Tengok nantilah. Okay, and then each link associated with weight. So sebenarnya dalam ANN ni, benda ni lah yang you nak optimize. You start dengan initialization, berapa weight you dapat, and then you ada input dan output. Bila dapat tu you feedback balik pada input supaya you boleh retrain balik supaya you dapat optimize you punya weight. Yang mana weight ni bila you dah train, the model is trained, weight ni tak berguna pun untuk orang luar. Dia hanya berguna pada model tu saja. Contoh, you guna input you ada 3, contoh, ada 3. And then you pakai you punya hidden neuron ada 4. And output ada 1. So semua ni akan bersambung ada weight masing-masing. Okay, kita akan tengok nanti ya, weight ni nama dia, ni output, ni input, ada 3 input. Katalah you dah train you punya model, dan you kata dah train, and then bila you test dekat you punya new input, you dapat accuracy yang tinggi. Nilai yang sebenarnya you optimize adalah nilai weight ni dipanggil ada satu ni hidden, ni input neuron ada weight dia. Biasanya dipanggil weight JI lah, ni J, ni I, ni K. Ni W, J, K atau KJ. So weight ni bila you dah optimize, you ambil weight ni you letak dekat model lain tak jadi lah. So that's why dia hanya berguna untuk model ni saja. That's why bila you ada masalah baru, tiba-tiba you dapat satu output lagi, ada 4 output pula. So you tak boleh pakai yang ni, you kena retrain balik. You tak boleh pakai yang input 3 keluar 1 ni. You kena redevelop model, ada 4 input rupanya. So you kena, benda ni akan jadi bertukar, you kena retrain balik. So that's why dia kata each link is associated with the weight. Ni ada weight, setiap ni ada weight. Ya, contoh dia. Dia ada input area. Sekarang ni boleh pakai banyak layer lah, sebab sekarang ni tidak ada masa memori. Dulu masa saya pakai satu pun dah lama lah. That's why dulu pakai satu hidden layer cukup lah. Okay, so ni punya input X1, X2, X3. Ni punya hidden layer yang pertama, J. Biasa hidden layer panggil J. Kalau ada 2 ada J1, J2 lah. Kalau output biasa kita panggil layer K. Okay, so weight dia ialah ni lah, yang connection yang nak panah ni ada weight dia. Ni kita panggil, katalah ni 1, neuron nombor 1, neuron nombor 2, neuron nombor 3. Ni hidden nombor 1, hidden nombor 2, hidden nombor 3, hidden nombor 4. Ni hidden 2 yang nombor 1, 2, 3, nombor 4. So dia punya notation dia ialah yang ni ialah WJ1 kat sini kan, WJ1I. Ataupun you, kalau you tukar nama dia akan jadi W11. Yang ini ialah W21, W31, W41. Okay, sama juga. Setiap ni akan ada weight dia. Setiap connection ataupun setiap nak panah ni, dia ada weight dia. Yang you kena optimize. Ini baru simple ni, 3 input, 1 output. Kalau you tengok, you guna 2 hidden layer, you ada berapa banyak you punya weight. 1, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini saja ada 12. Sini lagi. So ada banyak lah. So setiap ini akan ada activation function. Setiap neuron ni. Sama ada linear ataupun quadratic, ikut lah. So ni you design lah. You kena design. Tapi biasanya dalam real world ataupun biasanya dalam digunakan, kita akan guna 2 lah biasanya. Sigmoid dan juga linear lah. Tapi boleh juga kalau you nak guna lain. Boleh guna function dan sebagainya. Okay, types of ANN, kita ada feed forward dan feedback. So feed forward paling senang lah. Feed forward,
Information flows is unidirectional. Unit sends information to other unit from which it does not receive any information. There is no feedback loops. They are used in pattern recognition, pattern generation, classification. Okay, they have fixed input and output. Ini contoh feed forward. Then the feed forward, ini feed forward. Input keluar, input keluar. This is feed forward. Kalau yang ada feedback, patah balik, jadi feedback lah. This one is feedback loops are allowed. So buat ke depan, dekat output ni masuk balik ke sini. So dia ada feedback. Tapi biasa kita tak design kita punya neuron ataupun model yang complicated lah. Biasa kita buat simple je. Biasa kita akan pakai feed forward saja. Okay, so in the topology diagram shown, each arrow represents the connection between two neurons, indicates the pathway for the flow of the information. So each connection has weight. Jadi saya kata tadi, setiap anak panah tu ada weight. An integer number that control the signal between the two neurons. So number ni depend. Kadang boleh negatif, kadang boleh positif, kadang antara 0 dan 1, depend. This one depend. If the network generates a good or desired output, there is no need to adjust the weight. So however, if the network generates a poor or undesired output or an error, the system alter the weights in order to improve the subsequent result. So dia akan ubah. So in machine learning, yang saya kata tadi, kita ada beberapa terms yang dipanggil strategi lah kita boleh pakai. Biasanya kita akan pakai supervised lah yang paling senang. So supervised learning, and then kita ada unsupervised learning, and then ada juga reinforcement learning. Supervised learning, it involves a teacher, maknanya ada teacher, ada student that is a scholar than the ANS itself, maknanya kita yang arahkan dia belajar, maknanya kita ready kan. That's why kita buat kita punya table input output. Kita kata kat neuron, okay, input gini, output mesti gini. Input gini, output mesti gini. Okay. So dia akan belajar lah. Kemudian you bagi new input yang tidak you belajar tadi. Maknanya input yang tidak ada dalam you punya training tu, tengok tepat tak jawapan. That's why biasa dari input kita akan bagi 70-30 ataupun 80-20 atau 90-10, supaya yang testing tu ialah data yang dia tidak pernah berjumpa pun. Tengok dia boleh belajar tak? Itu maksud dia. Okay, unsupervised learning is required where there is no example data set with known answers. For example, searching for hidden patterns. In this case, clustering contohnya. Biasanya clustering, dividing a set of elements into groups to some unknown pattern is carried out based on the existing data set present. Contoh lah. And then the third one is a reinforcement learning. This strategy built on observation. Okay. Observation, the ANN makes a decision by observing its environment. If the observation is negative, the network adjusts its weight to be able to make different decisions in next time. So ni antara tiganya lah. So biasa kita akan buat, kita akan guna supervised learning dia. Yang ini kita cuba maknanya lebih kepada teori, tak perlu tengok secara general dulu. So let's say you ada input and then you ada output. So kita tengoklah ni, ini contoh kita nak buat output dia akan kosong sekiranya WJ XJ kurang daripada threshold. Output dia 1 sekiranya summation of the WJ XJ lebih daripada threshold. Okay, itu saja. That's all the neuron, how the perceptron works. Kadang dia panggil neuron, kadang dia panggil perceptron. So dia jangan confuse lah. Okay. Jadi contoh kalau you guna ada multi perceptron. That's why dia panggil multi perceptron neural network, MLP. Multi layer perceptron neural network, NN. Multi layer perceptron neural network contoh. So yang ni ada first layer input ataupun ni input layer, ni ialah hidden layer pertama, hidden layer kedua, ni output layer. And then seperti kata tadi ada weight. Setiap line ada weight. Okay, itu contoh. And then untuk macam saya kata tadi lah, equation general dia ini sebenarnya Wx plus B, where dia punya W ni ialah you punya weight, X ni punya input, B ni kita panggil bias. Okay, ni adalah general equation untuk prediction.
bukan setakat neural network, support vector machine pakai yang ni juga. Okay, ni saya tadi sigmoid neurons. Sigmoid ni dia sebenarnya bentuk macam ni ya. Ni punya output, ni punya input. Biasa negatif 1, ni 1, 1. Maknanya bila input awak kurang daripada negatif 1, semuanya output akan jadi negatif 1. Ataupun bila input 1 dan ke atas, output 1. Dia limit pada 1, negatif 1 dan 1. Tapi bila dia punya input antara negatif 1 ke 1, dia bentuk macam ni, 40 degree. 40 degree contoh. Atau kadang-kadang dia dalam bentuk yang smooth sikit lah. Macam ni lah. Ni. Pakai yang ni. Okay, ni exponential. Sigmoid function. So dia represent lebih kurang macam step function. Step function 0, 1. Ni tak, dia dalam bentuk macam ni lah. Ni contoh. Contoh sigmoid function. Okay. Kita akan tengok back propagation nanti. So sekarang ni back propagation ni boleh kot tengok sekejap. Saya tak cadang untuk buat kelas lama sampai pukul 5. Penat kelas sampai pukul 5. Kelas saya plan sampai pukul 4 je, boleh tak? Boleh, tak masalah Prof. Boleh. Pukul 4 je lah. So dalam 2 jam, sejam tak perlu jam lah. Nanti you drain nanti. Bukan you sangat drain, saya seorang pun drain juga ni. Kita tengok back propagation. Yang ni kita akan tengok sekali ke? Sebab ni akan banyak guna partial derivation sebagainya ni. Walaupun dia kata kita tak ambil tahu pun kan apa ni dalam kita punya black box ni. Tapi bila you belajar neural network ni, dalam tu you kena at least you kena tahu apa yang berlaku lah. Sebab dalam pixel akan keluar sikit contoh soalan macam ni. Tak apalah, kita tengok back propagation ni. Okay, back propagation ini adalah teknik lah. Training or learning algorithm. Adam pun ni. Dalam punya ni sama je. Okay, it is the training or learning algorithm. So dipanggil back propagation sebab dia akan propagate balik daripada output yang you dapat tu. You propagate balik to apa ni yang dipanggil to improve ataupun to tune you punya weight tadi. Sebenarnya bila kita buat neural network ni, dia buat apa? Kita tahu dah input output. Tapi dalam tu apa benda yang dia buat? Dia cuba minimizekan ataupun optimizekan value weight tu supaya bila you masuk input, weight tu dah maintain. Weight tu macam dah jadi fixed value. Dia akan keluar macam tu. Contoh katalah you kita ada simple 1, kita ada 2 input lah, and then kita ada 3 neuron, kita ada 1 output. Ni pun dah complicated lah. You ada input 0, 1. Output you, contoh you punya table, kalau you pakai XOR, biasa dia test dekat XOR lah. Dia ada input, you punya input kan, X1, X2, output lah. Kita ada beberapa combination kan, 00, 01, 10, 11. Maknanya dia ada 4 input. So output you apa? Contoh 000, kalau N gate kosong kan, 01, 0, 100, 11 dia akan jadi 1. Contoh. So dia akan, apa yang dia perlu buat ialah neural network akan training bila 01 contohnya, output dia kosong kan, dia belajar kosong. So kita buat yang ni supaya dia dapat initialize ataupun optimize value weight ni supaya bila 0 masuk, 1 masuk, dia daratkan dengan weight dapat kat sini, keluar lah, dia darat dengan weight sini dapat kat sini, and then summation semua ni dia akan dapat kosong. Macam tu. Itu yang perlu dibuat. Maknanya dia cuba optimize value weight ni daripada table yang kita bagi ni. Contoh, ni untuk AND gate ataupun biasanya dia anggap bukanlah susah, biasanya masa zaman-zaman dulu lah bila dia buat AND gate senang. Yang susah ialah XOR ataupun XNOR kan.
Ingat XOR XNOR, saya pun tak ingat lupa dah. XOR ialah bila yang ini dia akan dapat 01 10 kan. Maknanya bila sama je dia kosong. Bila sama je dia kosong, bila lain input dia 1. Kalau XNOR dia terbalik. Ni contoh lah, saya pun tak ingat betul tak ni. So inilah yang kita bagi supaya neural network ni training. Train, bila dia train kita tahu dah. So bila input dia 0, 1, output dia mesti kosong. Nak dapat 1, mesti input kita 1, 1. Ni untuk AND gate, contohlah. Okay, that's why saya kata yang penting ialah value yang you training ni. Ni, value weight ni. Okay, if you submit to the algorithm the example of what you want the network to do, it changes the network's weight so that it can produce desired output. So contoh dalam kalau kita apply dalam load forecasting, kan, kalau kita apply dalam load forecasting macam saya kata tadi, kita ada 6 input, 1 output kan. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kita nak output kita ialah Ahad. Contoh Isnin kita ialah input ni, kalau kita pakai satu input sajalah, maknanya kita pakai input load sahaja. Kan, contoh hari Isnin ni average load dia ialah berapa? Di kawasan average load katalah 250 megawatt. Selasa 200 megawatt. Rabu 150, Khamis 200, Jumaat 250, Sabtu mungkin rendah ataupun mungkin tinggi. Mungkin tinggi kot weekend 400. Ahad berapa? Ahad mungkin 415 megawatt. So ni input kita, ni output kita. So kita akan masukkan kita punya neural network. Neural network kita ada berapa input? Ada 6 input lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 input. So hidden layer ni lah you kena design. Hidden layer ni nak tak berapa. Biasanya ni tak tahu dah dia valid atau tak. Biasa dia panggil 2n+1. Maknanya 2n+1. Katalah ni untuk determination you punya input kan. Bukan input, you punya hidden layer. Mana n ialah you punya input. So n kita ada 6. 6 kali 12 sama 13. So maknanya hidden layer kita 13. Ada 13 hidden layer. Output 1 je lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 1. Ni akan connect each other ni, ada banyak ni. So keluar dia 1 je. So ni input, ini output. Input. Ni kalau kita pakai satu data ataupun kita pakai input kita ialah data kita hanya load saja. Load. Tengok dia boleh optimize tak? Katalah kita ada 2 data, kita ada load. Bila you dapat data tu and then tarikh pada waktu tu you boleh dapat average temperature pula. Kan? So maknanya hari Isnin ni, maknanya setiap hari Isnin ni ada 2 input, Selasa ada 2 input, Rabu ada 2 input, Khamis ada 2 input, Jumaat 2 input, Sabtu 2 input, Ahad still 1 saja. Sebab kita nak tahu, kita nak predict load. Tapi katalah kita nak predict load dan juga temperature juga, bolehlah kita buat ada 2 output. Maknanya input kita sekarang ni 12 input, 2 output. Yang pertama ialah load, yang kedua ialah temperature. So itu macam mana kita nak manipulasi data ni. So kalau you perhatikan data in term of load, katalah data ni contoh data kita antara 200 hingga 400 kan. Tapi temperature berapa? Temperature paling-paling pergi pun katalah 40 degree je. Darjah Celsius. So dia ada beza banyak ni. So bila gini, biasanya neural network dia susah nak belajar. So apa dia perlu buat? Itulah datangnya you dipanggil normalization technique. You normalizekan data ni sama ada data ni, 2 data ni you normalizekan antara 0 ke 1. So range dia taklah besar. Betul tak? Kalau tak 40 ke 200 besar ni. So maknanya neural network nak belajar dia terlalu stress. So apa yang boleh you buat? You normalizekan dia. Maknanya data ni daripada 200 ke 400 ni you normalizekan antara 0 ke 1. So that's why kalau neural nak belajar, dia belajar dari 0 ke 1 saja. Itu cara-cara strategi untuk ni lah. Tapi you boleh cuba tanpa normalization. Sebab sebenarnya dalam neural network punya algoritma ni dia dah buat dah sebenarnya. Kalau you bagi data you dalam 200 tak normalize lagi, dia dah buat dah dalam dia akan buat pre-normalization. Maknanya dalam tu dia akan normalize siap.
Dia akan guna, dia biasa kalau normalization ni dia ada beberapa teknik yang glamour. Neural network biasanya tak silap saya dia akan pakai, dia panggil Z-score teknik. Tapi antara glamour ialah normalization min-max teknik lah, min-max. Ni boleh Google lah, boleh cuba. Min-max ataupun Z-score. Tapi biasa saya rasa, tak silap saya dulu, saya dah explore MATLAB punya toolbox. Bila saya buka bila saya buka dia punya takut bateri habis. Bila saya buka dia punya program MATLAB dekat neural network tu, dia pakai Z-score. Okey lah, kita cuba tengok MATLAB yang you nak guna ataupun kita guna nanti. You boleh tengok apa benda dia pakai. Kalau support vector machine dia pakai Z-score, tak silap saya. Normalization. Cuma sekarang ni sebab dia dah banyak dia panggil high level interface kan. So you tak payah tahu belakang-belakang tu lah. Tapi kalau you memang plan you nak modify belakang-belakang tu, you boleh pakai lah. So, sekarang ni apa-apa you boleh panggil NN tools. Test tak ingat. Tak ada test. So ni dia tahu ada neural network you boleh pakai. Input you masuk data je. Target ni you punya output target data untuk training lah. You boleh generate directly. Tapi saya tak pandai guna kaedah ni. Saya biasa guna kaedah lama, tak apalah nanti saya tunjuk kaedah lama. Yang program lah, guna M-file. Ini boleh guna ni. Contoh saya buka. Kalau ada lama lah, sebab lama tinggal lah ni. Bukan. Terabur pula ni. Saham, contoh saham ni saya buat saham contoh lah. Ni zaman ni saya guna neural network, support vector machine. Data pokong, ni nak beli saham pokong itu. Contoh saya punya input X, Y test, X test, Y test. Ni pokong 70-30, 70 training, 30 testing. Ini contoh. Ini data. Ini neural network. So cuba tengok neural network macam ni saya buat. Mat ni yang you design you punya. Ni guna ni ANN. Okay, error. Betul, error. Kalau neural network, ni contoh lah, ni contoh network saya pakai ANN. Kalau ni saya kata transaction. Okay, tak ada error. Nah ni, kalau saya dulu saya pakai yang ni lah. Ni net forward, ni neural network. Tak tahu boleh pakai lagi tak ni. Ni training, ni input saya, ni output saya. Sebab saya tak pandai guna NN tools tadi. You boleh explore lah, saya guna daripada programming. Dia train. Itu keluar ni, dia train. Sekejap je. Dulu lama, sekarang sekejap je. So ni training. Ni testing. Okay. Ni data. Ni data input output. Baseline fit tak dapat 1. Dapat 0.88, maknanya lebih kurang 88% lah. Accuracy. Ni banyak laut juga ni. So katalah ni hari ni contoh ni harga emas, harga
Pocom punya ni kot. Saya panggil data Pocom tadi kan. Hibiscus, bukan data Hibiscus. Ni kalau saya run, ni hari itulah saya tengok hari apa. AN ni saya punya simulation. Hari ni ialah data yang sebetulnya. Ni hari data hari ni. Contoh lah. Output dia. Ya. Ni ialah result training. Hari ni 0.6. Training dapat. Ni result yang sepatutnya dapat. Ni result predict. Okay. Ni contoh saya saham Hibiscus saja. Ni hari Senin, ni hari Selasa, ni Rabu, Khamis, Jumaat kot. So ni 66, 665, ni 686. So biasanya ni jauh gini nak training, dia kena retrain balik. Ni cara guna you program guna ni lah, guna M-file. Sebenarnya ini feed forward 15 ni tak salah saya 15 ni maknanya saya punya hidden layer lah. Okay, so you boleh pakai macam ni ataupun you boleh pakai yang tadi lah, NN tools tadi. Sebab saya tak biasa guna NN tools ni. NN tools. Sebenarnya dia memang klik je sebenarnya ni, input ni boleh klik new sebagainya. So bila you run nanti you dapat macam tadi lah. Ni contoh kalau you guna yang ini pula saya guna, yang tadi ni saya guna feed forward lah, feed forward neural network. Feed forward neural network, kita guna type feed forward neural network, tapi saya rasa kita pakai saya tak ingat pakai apa nama dia. Back propagation kot. Yang ni lah, back propagation. Okay, so kita tengok balik contoh lah dalam MATLAB. Ini yang penting sekali data, ni saya dah susun data lama dah. So back propagation network. So architecture dia at least one layer of at least kena ada satu non-linear ataupun hidden units lah. Maknanya you kena ada satu hidden layer. Okay. Learning kita guna supervised, error driven, and then kita panggil generous data rule ataupun dia panggil gradient descent. Okay, gradient descent. Dia nak optimizekan value weight tadi, dia guna general data rule. Pun nama lain dia adalah gradient descent. And then the derivation of weight update formula, dia update balik guna yang ni guna partial derivation ni. That's why yang ni dia agak complicated in terms of bila kita nak buat soalan exam ni, kita akan pakai benda ni lah. Sebab dia akan banyak guna partial derivation ataupun dia panggil chain rule lah, chain rule. Okay, and then we go for practical considerations, and then dia ada juga variations. And finally the applications. Okay, ni contoh lah. Dia guna multi-layer feed forward. Tapi algoritma dia guna back propagation. Jangan confuse lah. Kita guna multi-layer feed forward. Algoritma yang dia guna ialah back propagation. Ini tadi ya. Ini contoh, kita ada dua input, kita ada dua hidden layer, hidden neuron, kita ada satu input, satu output. Okay, biasanya kita guna sigmoid activation function and fully connected between units into consecutive layer. Sebenarnya setiap ni memang akan dia connect masing-masing lah. So kat sini tulis V pula, biasa tulis W. Ni satu P. Okay. For net neuron with one hidden layer, each hidden unit Z yang ni receive input from all neurons and then send to the output here. Guna weight juga, weight W1K ni lah, WWK. Okay, so this one is you punya notation lah. Notation biasanya penting juga. Notation dia bila biasanya weight ni bukan V, kita pakai weight lah. Ini contoh pakai V. Biasanya kalau kita hidden neuron input ke hidden,
katalah weight kita ialah, kita panggil WJI. Maknanya daripada neuron, hidden neuron ke input. And then kalau daripada hidden ke output, WKJ. K ni output neuron, J ni kita punya hidden. Okay, itu notation lah. Okay, for computing, we apply the vector X into inputs. So kita sebenarnya dia lebih kepada, kalau you tengok notation ni dia memang agak pening sikit lah. Sebenarnya kalau kita tengok contoh bagi bernombor, you tambah je sebenarnya. Setiap weight ni daratkan dengan input, sum, dan tambah pula untuk dia punya hidden layer yang lain. Apa ni, antara sambung pada K. Kan? Kadang-kadang ada bias. Dalamnya ada bias. Panggil bias. So bias tu tambahan lah. Maknanya ada dia panggil perturbation lah. Theoretically, net such architecture are able to approximate any L2 functions, maknanya integral functions, including almost commonly used math functions. Okay, question how to get this weight so that the mapping is what you want. So itulah yang perlu kita buat, kita panggil back propagation. Okay, kita panggil back propagation. Yang ini saya rasa kita akan tengok contoh 2 minggu lagi lah, senang. Boleh tak? Contoh macam mana nak kira back propagation ni, sebab dia main-main dengan partial derivation. Boleh Prof. Okay, so kita tengok contoh bernombor lagi senang. Daripada contoh apa ni, summation ni. Okay, kita tengok, maksudnya kita akan tengok contoh soalan-soalan test, and then kita apply gradient descent semua ni lah. Boleh? Sekarang ni saya nak bagi assignment lah, so maknanya mungkin for orang kata kickstart lah, supaya you boleh nampak apa ni nak buat. Ya, tengok assignment jap, and then kita boleh stop lah. So kita sambung nanti 2 minggu lagi, kita sambung macam mana kita apply gradient descent ataupun back propagation ni. Contoh soalan-soalan saya lepas. Itu lagi senang lah compare dengan kita tengok cacing-cacing semua ni. Okay, so kita tengok contoh nota ni saya dah upload dalam Kalam, you boleh dapat kan. So contoh assignment lah, so tengok, saya rasa bagi soalan lebih kurang sama je kot. Okay, nak soalan lain? Kelas? Sama lah. Sama je lah. Sama je Ni saya lupa. So ni assignment. Ni result dulu bang. Kat mana ni? Ni assignment 2. Mana assignment 1? Assignment 1. Saya upload assignment ni lah. Sebab you kena start, yelah sebab you are postgrad level kan. So you kena baca sikit. Okay, assignment dia ialah sebab ni akan relate dengan you punya long life learning juga. Assignment 1, 50% lah. Buat ni sungguh-sungguh sikit lah. Referring to any data set, design your AI model to propose the solution of short-term forecasting problem. Justify your selection of data in your design. The report should not more than 6 pages, double column RTP format. And you need to provide reference lah. Kalau boleh yang terkini ya. Ni due date ni kita akan tukar nanti ya. And submit to Turnitin kan saya dah bagi tu kan. Turnitin. Saya tengok sekejap. Turnitin. Okay, saya buat assignment. La ilaha illallah. Okay, assignment 1. Terus, you kena submit 2 tempat ah. Sini dengan kat Kalam ah. Tapi tak apalah, ni bukannya immediate effect. So bila due date you nak
Sebab you kena explore. Mungkin 2 minggu lagi saya akan tunjuk contoh. So kita play around itu baru you nampak kot. So at least sekarang ni you dah dapatkan bahan untuk data dan juga ni lah 30 April boleh? Sebulan ni. Boleh tak 30 April? 30 April. Okay. Tak apa, saya set dulu 30 April lah. Kalau ada extension nanti boleh minta lah. Saya kira dulu. Okay. Kita set 1 April dulu, 30 April dulu. Okay, you boleh resubmit. Maknanya bila you submit, you tengok similarity, you cuba improve lah. Kalau merah ke kuning ke, kalau boleh hijau lah. Hijau saya bagi full mark in terms of similarity index. Biasa similarity index 30% daripada ni lah. Exclude bibliografi. Ni saya punya rubrik. Rubrik dia simple je. Bukan yang ni, mana rubrik saya? Ni rubrik orang. Rubrik saya report letters. Okay, introduction 20%, and then you punya paragraph development content 40%, ada example 5%, conclusion 5%. So total 4, 5, 6, 70%. Tapi yang lebih penting sekali, you punya similarity index jangan tinggi. Kat similarity index 30%. Kalau merah, memang dapat 1 lah. Maknanya dapat 30 lah. Kan, daripada markah 30% ni. Kalau you dapat hijau, you dapat 100%, maknanya you dapat 30% in terms of you punya ni. So make sure you punya ni hijau lah. Okay, similarity index hijau. Saya akan tunjuk nanti you boleh dapat data kat mana. You boleh dapat data, satu dapat data, satu lagi you boleh tengok paper lah. Yang pertama you cari dekat UCI. Tahu UCI? You pergi dekat Google, you type UCI model ataupun UCI machine learning. Ni. Gambar tenuk ni. Ni data banyak kan. Kalau you buat prediction ke, you buat classification, you boleh dapat data kat sini. You type UCI dataset ataupun you punya UCI machine learning repository. You klik, you akan nampak gambar tenuk ni. So this is Center for Machine Learning and Intelligence System. So ni daripada universiti mana tak ingat. So dia ada banyak data dia. So sebenarnya prediction, nama lain dia ialah regression lah. Kan, tadi kan kita kata yang pertama tadi kita punya conventional technique, regression technique kan. So regression ni nama lain dia ialah nama lain untuk prediction ataupun forecasting. So sebenarnya dia boleh, ni banyak ni data ni orang upload kat sini. Okay, so dia ada instances ni maknanya berapa banyak data. Attribute you punya input lah. Contoh ada 4 input ni mungkin punya data apa ni. Kalau ni ialah apa ni, load kan. Load. So ni tahun 2013, instances ni jumlah data yang ada. So dia ada 434,000 data. Attribute ada 4. Contoh. Classification pun dia adalah types of prediction sebenarnya, tapi dia classify lah. Maknanya classify ni, you dah tahu dah, you classify mana. Contoh COVID ni pun data untuk prediction pun ada juga. Saya pun buat research baru ni pun hantar paper untuk buat predict COVID-19 based on data dari China lah. So, begitulah. Still boleh buat research juga. Boleh classify. Classify ni contoh macam ni. Contoh dia ada banyak, you kerja kat dalam baju. Dia dekat dalam baju. So you dah classifykan baju budak laki-laki, budak perempuan, lelaki dewasa, perempuan dewasa. Maknanya you ada 4 classify. You ada 4 classification. Betul tak? So itulah classification. So contoh tiba-tiba ada baju Cheongsam. You want learn. Bila you learning Cheongsam, besar kecil? Besar. So neural network akan kata okay, output dia ialah classification untuk baju perempuan dewasa. Okay. Tiba-tiba ini ada input pula, ada overall. Overall kan, itulah antara tengah-tengah tu. Overall ni kalau budak-budak, orang tua tak pakai dah kot, lelaki. Biasa perempuan pun pakai kot. Kalau overall budak-budak ni kadang budak lelaki boleh pakai, budak perempuan boleh pakai kan. So dia nak classify mana? Dia adalah baju budak-budak, lelaki atau perempuan?
So dia ada kat tengah tu. Tu yang tu classification. Itu adalah antara challenging of classification lah. Dia sebenarnya predict juga. Dia predict nak classify yang mana. Tu classification. Clustering ni saya tak sure. Lebih kurang kot. So untuk power system, kalau you type kat sini, you boleh search, boleh buat load forecasting lah. Forecast. Dulu tak ada. Sekarang ada beberapa paper yang boleh pakai lah. Ada beberapa yang boleh pakai ni. Contoh ini demand forecasting. And then this one ada paper yang ini directly daripada power system punya. You boleh ambil lah. Sem sebelum ni saya pakai yang ni. Sem lepas saya bagi kebebasan nak pakai yang mana. Tapi kalau semua nak pakai, 3 orang nak pakai ni, boleh pakai ni. So ini adalah data combined cycle. Ini dia bukan data load tapi dia data power plant. Boleh juga kita guna. Sebab dia boleh predict untuk berapa power plant kena generate. So kalau tengok sini data ni, dia ada data folder, data set description. You beli data folder, you boleh download lah. Okay, ccp.zip atau parent directory. Cuba zip, ni boleh download. Saya rasa dia dah susun dalam ni dalam Excel. Dia boleh buka. Data dia pun tak besar, dalam 2 MB saja. So you download data sini. Saya harap you all tak sama lah. Mana jangan semua orang buat sama, input output sama. Kalau sama tak jadi punya ni kan. So better you, maknanya you boleh discuss tapi you kena decide lah. Okay, ni output. Ni kita tak tahu dia punya description, dia ada data macam ni je. So apa yang perlu you buat, dan dia ada banyak kolom ni. Apa ni, sheet 1, 2, 3, 4 ni. Okay, sebenarnya daripada data ni, bila orang bagi data, you kena tengok apa benda yang dia propose. Dia ialah, dia ada paper dia. Paper dia, okay, dia dekat sini data information. Data ni ada 9,568 data points collected from combined cycle power plant over 6 years. Daripada 2006 hingga 2011. Okay, maknanya dia data original. Data maknanya data practical data. When the power plant is work to full load. Okay, maknanya power plant to work at full load. Features consist of hourly average ambient. Nampak ni. Dia pakai ambient temperature. And then dia ada ambient pressure. And then dia ada relative humidity. And then dia ada exhaust vacuum. To predict hourly electrical output. Okay, maknanya dia predict output berapa. Yang disupply oleh generator tu. Dia macam bukannya load forecasting. Dia lebih kepada generator punya forecasting. Tak apalah dia boleh guna. Sebab dia pakai combined cycle power plant yang ada gas turbine, steam turbine dan sebagainya. Okay, data dia ada beberapa ni, you boleh tengok, you boleh baca. So this is the attribute dia temperature, ambient, RH, relativity, humidity, exhaust vacuum. And then this is the output. Kalau tengok tadi, kan? Ni dia input, 1, 2, 3, 4. Dan dia tak susun guna, dia tak macam saya kata tadi lah. Saya tadi kan buat, sini saya sudah buat kami Jumat satu. Dan feedback balik output kan. So ini dia susun, data dia, ini input, output dia power generation. Ini input, output dia power generation. So you boleh buat macam ni, atau that's why saya bagi kebebasan. You boleh buat yang ini. Ni ada banyak data ni, tengok balik apa benda data dia. Mungkin tahun kot, 5 tahun. Maknanya you train semua data ni 3 tahun contohnya, output untuk 2 tahun. Ataupun train 4 tahun, output setahun. Kan 5 tahun maknanya 80-20, 4 tahun data training, setahun data testing. Okay, so ini ialah input output. Apa yang boleh buat, dia masukkan input and output masuk dalam neural network. Ni data dia. Atau you boleh cuba buat cara lain. Ni input, output dia yang ni. Dan you tambah satu lagi input dia juga ialah self input. Maknanya input yang ini akan masuk pada input pada instant yang kedua ni. Maknanya you ada 5 input, 1 output. Ni 4 input kan? 4 input, 1 output. So you boleh buat 5. So yang itu saya bagi kebebasan. You kena try and error. That's why bila buat load forecasting ni, you kena main-main dengan data lah. Data. Okay.
So dia ada paper, you boleh refer paper dia. Paper dia kat sini. Okay, you boleh masuk web link. Saya tahu ni jurnal ni jurnal Elsevier. So you pergi dekat Elsevier pun okey. Masuk mula easy policy tadi. Kita tak ada, you kena masuk balik easy policy. Kan dia dah lama sangat dia. Easy policy tak boleh. Problem lah, mungkin UMP punya server memang dia buat tengah buat maintenance ni. So you masuk Elsevier ataupun tak boleh tahu tak ni record ni. You boleh pergi ke sign hub lah. Ni yang tadi kalau you tak boleh, ni sign hub. Nampak tak? Sign hub ni macam bukan piracy lah, dia you boleh bypass, tak payah bayar. Sign hub you type dia punya DOI value ataupun URL. Apa tadi? Dia pergi dekat dia punya web link ni. Bila you pergi web link dia, you tak boleh ni kalau get access ni you tak boleh dapat paper dia ni. Kena bayar. So you pergi dekat dia punya ni. You ambil dia punya DOI. Ni DOI kan. You paste dekat side hub tadi. You dapat paper ni terus lah. Okay, you download. Okay, so you boleh baca paper ni. Macam mana dia buat. You boleh replicate balik apa ni, dapat balik result macam dia buat. Atau tak payah tengok, tak payah, macam you dapat idea je. Ni sistem dia lah. Ni real system lah, real system. Ni cara dia buat. So dia guna regression method. Okay, yang penting sekali you kena tengok dia guna input output dia lah. Ni standard ni. Okay, dia guna multi-layer platform. Berapa input, berapa dia punya layer. No, layer ni pun depend. Kadang orang buat lagi banyak hidden layer. So dia buat ada 2 output. Contoh lah ni contoh. So comparative ni cara dia buat untuk 674 hari. So ada ni dia tak pakai, bila ada ARFF ni dia tak pakai neural network, dia tak pakai MATLAB ni. Dia pakai apa? Tahu dia pakai apa? Bila ARFF ni dia pakai Waikato punya ni. Apa nama dia? Apa dia nama? ARFF. Waikato ke? Weka. Selain daripada MATLAB, you boleh pakai Weka. Apa je? Weka, WPA. Oh, tak pernah dengar. Weka ni Waikato punya universiti, dia free machine learning. Tapi you kena belajar. Saya dulu pernah belajar sekejap sebab wife saya sama belajar. Dia boleh download Weka ni. Dia mudah sikit. Bukan mudah lah. Saya tak biasa guna sebab saya dah biasa dengan MATLAB. Weka ni develop oleh this university, New Zealand. Ni kan gambar kiwi pun dia. Dia pakai Java. So ni deep learning lah. So buku semua ada, you boleh download. Dia macam Java on style. Dia input. So sekarang ni semua tukar. Dulu nama dia ANN kan. Sekarang semua tukar deep learning. Dia terus tukar deep learning, WNN, Weka, pakai Python. So dia boleh pakai lah. Saya tak nak pakai. Ni getting started with Weka. Weka ni very good lah, dia punya research dia. So you boleh pakai. Contoh you tak nak pakai MATLAB.
Ni kan, dia pakai WK. Boleh? Sebab paper ni dia pakai WK. Mana paper tadi? Dia pakai WK. Bila .arf ni saya tengok, WK. Sebab saya pernah guna dulu. Okay, boleh cuba lah. Mana-mana saya bagi kebebasan. So, and then you present. Yang penting sekali you kena plot you punya results. You define you punya training results. 70-30 ke, 80-20 ke, 90-10 ke. Atau you buat semua sekali and then you analysis. Yang penting you kena plot you punya result prediction dan juga you punya macam ni ya. Ni ada 100 instances, maknanya ada 100 hari ya. So dia predict, ni memang very good accuracy lah sebab dia follow dia punya bentuk kan. So actual yang merah, yang predict yang hijau. Ni rasa sikit ni accuracy dia ni. Oh bukan, tinggi lah accuracy dia. Ni kalau 2 ni maknanya biasa MAPE accuracy 100 tolak MAPE MAPE tu prediction accuracy . Okay, dia tak pakai MAPE, dia tak pakai accuracy, dia pakai MAE. So ini semua cara-cara you nak orang kata analisis. Dia pakai apa ni? Okay, ni dia punya regression analysis, regressive graph. Pak Y0.9 ni memang terror lah. Kalau dapat 1 lagi terror lah. Ni box plot ni lebih kepada cara dia analisis tentang penggunaan ANOVA dan sebagainya. Okay, ni contoh untuk ni. So for a start, for the rest 2 minggu ni you cuba dapatkan paper ni, cuba baca. Kalau tak faham, next class kita tanya balik lah. So next class kita akan tengok kita akan discuss juga apa ni progress you punya presentation, apa ni you punya assignment kalau ada masalah. And then kalau you nak saya tunjuk macam mana saya buat guna MATLAB pun boleh juga lepas tu. And then kita akan tengok macam mana contoh-contoh soalan kita nak faham guna backpropagation ni. Boleh? Azan ni. Dan saya pun belajar lah. Okay lah, saya stop kat sini boleh ya? Okay, boleh. Okay, Prof. Boleh lah, so apa-apa kita jumpa next 2 weeks lah. Master PKP dah habis kot. Dah habis dah. Okay, see you next week lah. So saya dah letak dalam saya dah set up apa assignment tadi. So hopefully nanti video ni saya share so you boleh tengok tempat-tempat yang you nak buat assignment tadi lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.